Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Maile Lamsin serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama diberi Moram Baptista Nainyang akan membentangkan tugasan satu bagi subjek isu semasa dan cabaran masa depan. Tajuk pembentangan yang akan dibentangkan oleh saya pada hari ini iaitu berkenaan isu tuntutan bertindah dan konflik persepadanan yang membabitkan negara kita serta negara-negara di sekitarnya. Dan isi kandungan yang akan dibentangkan adalah akan dibentangkan oleh saya akan bermula dengan pengenalan dan kemudian isu pertikaian Pulau Sipadan dan Lijitan, kemudian isu tuntutan bertindah Pulau Batu Putih, serta saya juga akan turut menerangkan implikasinya kepada negara kita dari segi aspek ekonomi, politik dan sosio budaya dan ditutupi dengan kesimpulan dan diakhiri dengan sumber rujukan. Baiklah, secara pengenalan, pertikaian wilayah berpunca daripada penetapan sepadan yang kurang jelas kerana undang-undang antarabangsa tidak mempunyai suatu set peraturan yang terperinci dalam mendefinisikan soal kedaulatan sesebuah negara. Isu pertikaian wilayah sering berlaku di rantau Asia Tenggara akibat sepadan maritim yang kurang jelas. Oleh sebab itu, terdapat gugusan pulau yang kecil, batuan di kawasan laut menjadi subjek utama dalam isu tuntutan bertindah dan konflik persepadanan dalam kalangan negara yang terbabit. Lazimnya, atau secara umumnya, negara yang terlibat dalam isu ini akan memperjuangkan kepentingan negara mereka dari segi aspek ekonomi, politik dan sosial. Sekiranya negara gagal dalam mendapatkan tuntutan hak pemilikan ataupun kedaulatan ke atas wilayah yang dituntut, maka sekaligus menunjukkan kelemahan kerajaan yang mentadbir negara. Untuk mendapatkan tuntutan, maka sebuah negara hendaklah mengemukakan justifikasi ataupun mengemukakan perdebatan serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh sebuah negara tersebut melalui surat perjanjian, bukti sejarah dan uti possidetis. Uti possidetis adalah suatu prinsip undang-undang antarabangsa yang menyatakan bahawa negara yang baru saja mencapai kemerdekaan seharusnya mempunyai garisan sepadan yang sama seperti sebelum mencapai kemerdekaan. Dan isu pertama yang akan dibentangkan iaitu isu pertikaian Pulau Sipadan dan Lijitan. Isu ini bermula pada tahun 1962 dan berakhir pada tahun 2002 dan negara yang terbabit iaitu Malaysia dan Indonesia. Dan lokasi bagi Pulau Lijitan dan Sipadan adalah terletak di Laut Sulawesi di pesisir tenggara bagi negeri Sabah, Malaysia. Isu ini merupakan perundingan antara Malaysia dan Indonesia bagi membincangkan persepadanan negara untuk tujuan pemetaan serta mempertikaikan ataupun mempersoalkan kedaulatan Malaysia ke atas Pulau Sipadan dan Lijitan. Permulaan bagi isu ini. Tuntutan bermula pada tahun 1969, namun dipergiatkan lagi pada tahun 1991, di mana Indonesia mendapati bahawa kerajaan Malaysia telah membina kemudahan pelancong seperti resort di Pulau Sipadan dan Lijitan, walaupun status pulau tersebut adalah status quo yang bermaksud tidak ada pemilikan dan tidak berpenghuni. Namun istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeza mengikut negara. Bagi Indonesia, kedua-dua pulau tersebut tidak boleh diduduki sehinggalah isu pemilikannya selesai. Namun bagi Malaysia pula, kedudukan pulau itu tetap di bawah kedaulatan Malaysia sehingga isu pemilikannya selesai. Seterusnya beralih kepada di tahun 1992 hingga 1994, di mana pegawai Malaysia dan Indonesia menjalankan perbincangan secara tidak rasmi, iaitu sebanyak 3 pusingan berkenaan isu pertikaian pulau-pulau tersebut. Namun sayang sekali tidak mencapai sebarang keputusan dan kejayaan. Seterusnya beralih kepada di tahun 1995 hingga 1998. Perdana Menteri Malaysia keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Indonesia yang kedua iaitu Presiden Soeharto bersetuju untuk meneruskan perbincangan tersebut dengan menghantar wakil kerajaan masing-masing. Wakil kerajaan Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. Manakala wakil kerajaan Indonesia iaitu Mordiono selaku Menteri ataupun Setiausaha Kerajaan Indonesia mengadakan pertemuan sebanyak 4 kali. Di pertemuan yang keempat, kedua-dua pihak mengesyorkan kepada kedua-dua ketua kerajaan untuk mengajukan kes tersebut
kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu pihak ICJ bagi memutuskan negara yang berdaulat ke atas pemilikan pulau tersebut. Dengan tindakan itu, sebarang keputusan oleh Mahkamah ICJ adalah muktamad dan kedua-dua negara hendaklah menerima dengan lapang dada. Seterusnya, kedua-dua ketua kerajaan bersetuju dengan pertimbangan tersebut, lalu kemudiannya dua pusingan mesyuarat rasmi diadakan bagi membincangkan teks perjanjian khas dengan tujuan menyerahkan kes pertikaian tersebut kepada pihak ketiga, iaitu Mahkamah ICJ untuk menentukan negara yang berdaulat ke atas Pulau Sipatan dan Lijitan. Pada tahun 1999 hingga 2001, susulan tindakan tersebut sebanyak 3 pusingan memorandum bertulis berkenaan kes tersebut diserahkan kepada pihak ICJ semasa perbincangan secara serentak diadakan antara Malaysia dan Indonesia. Namun pada tahun 2001, Filipina telah menunjukkan minat untuk campur tangan dalam kes tersebut dengan memfailkan permohonan ke pihak ICJ atas dasar tuntutan Borneo Utara iaitu Sabah, serta menjelaskan bagaimana kesan tersebut kepada Filipina apabila membuat keputusan dalam kes pertikaian tersebut. Namun begitu, pihak ICJ telah menolak permohonan tersebut kerana Filipina gagal menjelaskan kepentingan mereka dalam kes tersebut dari segi undang-undang yang melayakkan mereka untuk campur tangan. Dan berikut merupakan hujah yang dikemukakan oleh Indonesia semasa perdebatan di antara kerajaan Malaysia dan Indonesia dalam menuntut Pulau Sipatan dan Lijitan di peringkat Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Hujah Indonesia ini adalah berasaskan kepada artikel 5 Konvensyen di tahun 1891. Berdasarkan artikel tersebut, sebuah perjanjian telah ditandatangani antara Inggeris dan Belanda pada tahun 1891 yang menjelaskan garisan sepadan yang telah membahagikan pemilikan harta di Pulau Borneo. Garisan sepadan di atas tanah latitud 4 darjah 10 utara yang boleh dipanjangkan ke arah laut. Apabila berbuat demikian, Pulau Sipadan dan Lijitan akan terletak di bawah garisan tersebut. Dengan itu, kedua-dua pulau tersebut adalah terletak di sebelah kawasan Indonesia. Namun Malaysia mempertikaikan tafsiran tersebut kerana garisan sepadan seharusnya berakhir di pantai timur sebatik, bukannya berterusan di atas lautan. Dan hal ini sekaligus menunjukkan Malaysia telah menyampaikan makna sebenar berdasarkan pernyataan dalam artikel yang dibawa oleh Indonesia tersebut. Dalam kata lain, garisan sepadan adalah tidak berterusan jauh ke timur hingga ke laut. Dan berikut merupakan hujah yang dikemukakan oleh Malaysia. Pertama, Pulau Sipatan dan Lijitan merupakan hak milik yang diwarisi secara turun-temurun seperti yang dikemukakan oleh kerajaan Malaysia. Kerajaan memperoleh hak tersebut melalui siri perjanjian dengan negara berkepentingan di kawasan itu. Perjanjian tersebut termasuklah penyerahan hak dan kuasa 1878 ke atas sebahagian wilayah dan tanah Borneo yang dilakukan oleh Sultan Sulu kepada wakil syarikat British iaitu Alfred dan Baron von Overbeck. Susulan tindakan tersebut, hak milik British ke atas Borneo Utara ditiram oleh Spanyol, kemudian ditiraf oleh Belanda pada tahun 1891, dan kemudian ditiraf oleh Amerika Syarikat, dan pada akhirnya Sabah termasuk Pulau Sipadan dan Lijitan telah menjadi sebahagian daripada wilayah Persekutuan Malaysia di bawah Perjanjian Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Dan hujah yang kedua daripada negara Malaysia adalah terdapat dalam memorandum bertulis semasa perbicaraan lisan bersama Indonesia dan ICJ yang menyatakan bahawa Pulau Sipadan dan Lijitan adalah hak milik Malaysia dan tertaluk kerana pentadbirannya sekali semenjak pada tahun 1878. Keputusan Mahkamah ICJ pada tahun 2002 iaitu yang bertarikh 17 Disember 2002, pihak ICJ telah memutuskan bahawa kedaulatan ke atas Pulau Lijitan dan Sipadan adalah berpihak kepada Malaysia dengan undian majoriti 16 berlawan 1. Apakah rasional keputusan daripada Mahkamah ICJ? Pertama, Malaysia telah melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas yang sepatutnya selaku pemilik dan pentadbir kepada Pulau Lijitan dan Sipadan. Langkah yang diambil oleh Malaysia selaku pentadbir pulau-pulau tersebut seperti membuat peraturan, membuat kawalan rizab pengutipan Teluk Penyu,
menubuhkan kawasan rizab burung di Pulau Sipatan, dan pada akhirnya langkah Malaysia tersebut adalah dilihat sebagai pengawal yang berhak mempunyai peraturan dan melaksanakan pentadbiran efektivitas dengan izin ke atas pulau-pulau tersebut secara jelas. Oleh itu, tindakan pentadbiran oleh Malaysia ke atas Pulau Lijitan dan Sipadan telah menzahirkan niat dalam melaksanakan fungsi sebagai kerajaan yang bertadbir. Manakala Indonesia tidak mencukupi syarat dalam menzahirkan niat dan azam terhadap pulau-pulau tersebut. Dalam kata lain, asas pentadbiran yang dikemukakan oleh Malaysia telah membolehkan mereka memenangi kes pertikaian Pulau Sipadan dan Lijitan di peringkat Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Seterusnya, beralih kepada isu yang kedua, iaitu isu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih. Isu ini bermula pada tahun 1979 dan berakhir pada tahun 2008, di mana ia membabitkan negara Malaysia dan negara Singapura. Pulau Batu Putih merupakan sebuah batu tunggul yang mempunyai keluasan seperti padang bola sepak. Batu tunggul tersebut dibina oleh pihak British pada tahun 1851 bagi memudahkan laluan kapal melalui perairan tersebut. Pulau Batu Putih terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Dan jika dilihat dalam peta, pulau ini terletak sejauh 7.7 batu nautika dari Tanjung Penyusup Johor dan 25 batu nautika dari sepadan Singapura. Dan pada permulaannya, status kedaulatan ini mula dipersoalkan pada tahun 1979 apabila Malaysia menerbitkan peta baru bagi Pada permulaannya, status kedaulatan bagi pulau ini mula dipersoalkan pada tahun 1979 apabila Malaysia menerbitkan peta baru pada tahun 1979 dengan memasukkan Pulau Batu Putih di dalam perairan negara. Kerana jika dilihat dalam peta, kedudukan pulau tersebut adalah lebih jauh dari Singapura berbanding Malaysia dengan jarak 46 km yang bersamaan dengan 25 batu nautika. Di samping itu, Kesultanan Johor sendiri tidak pernah menyerahkan pulau tersebut kepada British pada tahun 1824. Namun Singapura mengatakan bahawa mereka telah mentadbir dan menguruskan rumah api Horsburgh semenjak tahun 1840-an. Pada asalnya, Kerajaan Johor menyerahkan Singapura kepada British dan pulau-pulau sekitarnya, namun tidak termasuk sekali dengan Pulau Batu Putih, serta pembinaan rumah api oleh pihak British adalah daripada persetujuan Sultan dan Temenggung Johor dalam bentuk kebenaran secara tertulis pada tahun 1844. Pada tahun 2003, isu pertikaian ini telah dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa melalui perjanjian khas yang telah ditandatangani oleh kedua-dua negara yang terbabit. Berikut merupakan hujah yang dikemukakan oleh kedua-dua negara di peringkat Mahkamah ICJ. Singapura mengatakan bahawa Pulau Batu Putih adalah terra nullius, yang bermaksud tidak bertuan ataupun tidak ada pemilikan semenjak pada tahun 1847. Malaysia menyatakan bahawa Pulau Batu Putih adalah pulau yang mempunyai tuan dan pemiliknya, iaitu Kesultanan Johor pada asalnya. Dan kemudian Singapura membalas. Tetapi pada tahun 1847 hingga 1851, British mempunyai pemilikan ke atas Pulau Batu Putih tanpa perlu mendapat kebenaran secara bertulis daripada Sultan tempatan. Dan kemudian Malaysia menyangkal hujah tersebut kerana Sultan dan Temenggung Johor telah memberi kebenaran kepada British melalui surat yang ditulis pada tahun 1844 kepada Governor Butterworth untuk membina dan mentadbir rumah api tersebut. Dan Singapura menyatakan bahawa sekitar tahun 1847 hingga 1851, British telah memperoleh kedaulatan ke atas pulau tersebut dan sekaligus telah memenuhi dua kriteria utama, iaitu niat dan kegiatan yang menggambarkan bahawa British mempunyai hak kedaulatan. Namun Malaysia sendiri tidak mengemukakan sebarang bukti berkenaan asas efektivitas ataupun asas pentadbiran ke atas pulau tersebut. Dan selain itu, dalam surat pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor pada tahun 1953 yang diserahkan kepada Singapura telah menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Johor tidak menuntut sebarang hak milik pulau tersebut ketika ditadbir oleh Singapura. Dan apakah keputusan Mahkamah ICJ pada 23 Mei 2008, Mahkamah telah memutuskan bahawa kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih adalah berpihak kepada Singapura dengan undian majoriti sebanyak 12
berlawan 4 yang memihak kepada Singapura. Manakala Pulau Batuan Tengah dimiliki oleh Malaysia dan Pulau Tubir Selatan akan ditentukan oleh pemilikannya mengikut Sepatan Perairan Negara. Dan apakah rasionalnya keputusan Mahkamah ICJ? Pertama, sudah melebihi 100 tahun, Malaysia sudah tidak berbuat apa-apa untuk menunjukkan hak mereka ke atas pulau. Dan rasional yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan oleh Singapura adalah seperti penyiasatan berhubung kapal karam dalam perairan mereka. Permohonan kepada pegawai Malaysia membuat kerja ukur di pulau tersebut, tindakan Malaysia yang berdiam diri dari mengelakkan konfrontasi atas dasar semangat setia kawan dengan negara jiran apabila Singapura mengibarkan bendera mereka di pulau itu. Pemasangan alat komunikasi tentera pada tahun 1977 mengubah polisi dan cadangan kerja penampakan laut serta pemetaan adalah merupakan hujah yang diiktiraf oleh pihak ICJ. Oleh sebab itu, tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Singapura telah menunjukkan hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih sejak tahun 1980 lagi. Di samping itu, surat daripada penolong setiausaha Kerajaan Negeri Johor yang bertarikh 21 September 1953 diserahkan kepada Singapura dirujuk kembali ataupun dirujuk semula oleh hakim daripada pihak ICJ dan mendapati bahawa dalam surat tersebut Kerajaan Johor tidak menuntut hak milik Pulau Batu Putih dan sekaligus Kerajaan Johor telah mengakui penyerahan kedaulatan pulau tersebut kepada Kerajaan Singapura. Dan apakah implikasi kesan dan apakah implikasi serta kesan kedua-dua isu tersebut kepada negara kita daripada aspek ekonomi? Yang pertama, peluang untuk ekonomi negara ditingkatkan. Ini dapat dilihat daripada kemenangan Malaysia dalam kes pertikaian Pulau Sipatan dan Lijitan. Apabila kedua-dua pulau tersebut memberi manfaat kepada ekonomi negara, khususnya dalam bidang pelancongan. Pulau-pulau tersebut kaya dengan sumber laut dan hidupan akuatiknya seperti ikan, udang, ketam dan batu karang. Dan ia turut menjadi tempat popular bagi penyelam profesional bagi menyaksikan sendiri kehidupan marin seperti barakuda, penyu, ikan dan sebagainya. Di samping itu, pulau-pulau tersebut turut menyediakan kemudahan seperti resort untuk pelancong dalam dan luar negara. Isi yang kedua dalam aspek ekonomi, iaitu kehilangan peluang ekonomi, di mana ia sendiri dapat dilihat dalam keputusan Mahkamah ICJ dalam menyerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura sehingga menyebabkan Malaysia mengalami kerugian peluang dalam aspek ekonomi. Ini kerana kedudukan pulau tersebut adalah strategik sebagai laluan utama kapal-kapal dagang melalui Selat Melaka dan Laut Cina Selatan untuk berlabuh di kawasan pelabuhan di negara kita. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi kepada negara dalam aspek politik. Yang pertama, ia menegakkan situasi politik di negara. Dapat dibuktikan melalui kes pertikaian Pulau Sipatan dan Lijitan, di mana Filipina menunjukkan minat untuk campur tangan dalam kes tersebut walaupun tidak berkaitan. Filipina ingin memperjuangkan dasar kepentingan negara mereka dalam tuntutan ke atas Borneo Utara, iaitu Sabah, sebagai sebahagian daripada wilayah dalam Filipina kerana segi sejarahnya, Sultan Sulu menyerahkan hak mereka ke Borneo Utara, iaitu Sabah, ke atas kerajaan Filipina, walaupun majoriti daripada penduduk Sabah ingin menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia semasa pungutan suara yang dijalankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1963. Namun pada akhirnya, Mahkamah ICJ telah menolak kes permohonan daripada Filipina kerana mereka gagal mengemukakan kepentingan mereka dalam kes pertikaian ini dari segi undang-undang. Isi yang kedua dalam aspek politik iaitu mengurangkan ketegangan hubungan, di mana dapat dilihat dalam kes tuntutan di antara Malaysia dan Indonesia, di mana tindakan Malaysia dan Indonesia yang bersetuju dalam mengajukan kes kepada Mahkamah ICJ merupakan langkah terbaik bagi menyelesaikan kes pertikaian tersebut serta melibatkan pihak ketiga iaitu ICJ dalam menentukan kedaulatan negara ke atas pulau tersebut. Dan sekaligus penglibatan ICJ telah membantu mengurangkan ketegangan dan menyelesaikan isu pertikaian Pulau Sipatan dan Lijitan secara aman dengan berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa. Kesan dalam aspek sosio-budaya iaitu yang pertama, kegiatan nelayan dari Malaysia semakin terbatas.
Ini kerana nelayan dari negeri Johor telah dihalang daripada mendekati kawasan perairan di sekitar Pulau Batu Putih bagi menjalankan kegiatan seharian mereka, iaitu menangkap ikan. Buktinya, One City pada tahun 2008 menyatakan bahawa seramai 1,500 nelayan Johor yang berdaftar dengan Persatuan Nelayan Pengerang untuk menangkap ikan di sekitar kawasan pulau tersebut seperti ikan bawal, jenahak, kurau, kerapu dan ikan sagai. Taman itu, beliau turut menyatakan bahawa secara amnya pulau tersebut sering menjadi tempat berteduh bagi para nelayan ketika berhadapan dengan ombak besar dan ribut. Malangnya, kegiatan mereka di sekitar pulau tersebut telah disekat semenjak 20 tahun lalu kerana perairan tersebut sering dikawal oleh kapal peronda Singapura. Dan secara kesimpulannya, isu pertikaian dan tuntutan bertindih yang membabitkan negara Malaysia dan negara jirannya iaitu Indonesia dan Singapura diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga iaitu pihak ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa bagi membincangkan isu tersebut dengan baik demi menjaga hubungan dua hala dengan negara jiran yang terlibat. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahawa penyelesaian sesebuah isu pertikaian dan tuntutan bertindih yang membabitkan negara haruslah diselesaikan mengikut undang-undang antarabangsa agar kedaulatan negara sentiasa dihormati dan kestabilan wilayah adalah sentiasa terjamin. Dan berikut merupakan sumber rujukan yang digunakan bagi menghasilkan tugasan persembahan pada kali ini, di mana sebanyak 4 sumber rujukan daripada artikel ilmiah digunakan untuk menghasilkan tugasan persembahan pada kali ini. Dengan demikian berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada tersilap kata dan bicara, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan oleh uh, oleh Puan terutamanya dalam membenarkan saya untuk membentangkan tugasan persembahan kali ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian serta pendengaran yang telah anda dengarkan sebentar tadi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.